Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina al-kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi yang bagi yang menonton. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ruang waktu pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan pembacaan hadis mingguan kita melalui buku 40 hadis penawar hati, yang pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-17. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita sama-sama pada malam ini untuk mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita dalam menjalani urusan harian kita yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita, yang mana kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita ini seharusnya kita menggunakan peluang dan ruang ini untuk menambah amal kita sebagai bekalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan para ulama, kita dapat melembutkan hati kita sesuai dengan tajuk yang diletakkan ini dari dalam buku ini, iaitu hadis penawar hati, sebagai kita melembutkan hati kita yang akan keras apabila tidak ada peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita. Jadi kita setiap hari kita perlu mendengar nasihat-nasihat daripada
ulama, kita perlu mendengar pesan-pesan daripada orang-orang soleh, dan kita perlu sentiasa mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Selain yang utamanya adalah kita perlu setiap hari membaca Al-Quran dan menghayati makna yang di dalamnya mempunyai banyak pengajaran. Antara yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah para Nabi yang syarat di dalamnya pengajaran untuk kita, sebagai kita menjadikannya sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita tengok sikit hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 yang diberi tajuk oleh penyusun dengan tajuk Mujahid, yang sial diletakkan oleh penyusun hadis tentang orang-orang yang berjuang, yang zahirnya adalah berjuang di jalan Allah, tetapi di dalamnya ada niat-niat yang selain daripada itu. Jadi kita tengok sama-sama hadis pada malam ini. Wabisanadil muttasil an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan ata ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami wal-rajulu yuqatilu liyudhkara wal-rajulu yuqatilu liyura makanahu wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Yang mana artinya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa hebat peranannya. Dan dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, dan ada pula seseorang yang berperang untuk membalas dendam kerana ada di kalangan keluarganya yang telah terbunuh dalam kalangan keluarganya yang telah terbunuh dalam peperangan sebelumnya. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebutkan ada seseorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya, maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah Ta'ala, yakni agama Islam, menjadi tinggi, maka orang itu sajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman. Beliau dilahirkan di Yaman, kemudian berhijrah, yakni pergi ke Mekah, kemudian memeluk Islam,
kemudian pernah diutuskan oleh Nabi SAW bersama dengan Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, ke negeri asalnya. Muaz bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Ash'ari dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah pernah diutuskan oleh baginda Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman. Maka yang meriwayatkan hadis kita baca pada malam ini adalah Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya suara yang sedap, suara yang sedap bacaannya. Dipuji oleh baginda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Abu Musa al-Ash'ari ini dikurniakan seruling, maknanya suara yang seakan-akan Nabi Daud alaihi salam, yang mana Nabi Daud alaihi salam ketika beliau berzikir ataupun membacakan kitab, maka berhenti burung-burung mendengarkan bacaan. Maka ini pujian Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat mulia Nabi SAW. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini, daripada beliaulah berkat Nabi SAW menepuk belakangnya. Daripada beliaulah lahirnya keturunannya seorang ulama yang ulung di dalam bidang akidah, yang mana umat Islam pada hari ini terhutang budi kepada ulama, yakni pelopor mazhab terbesar, yakni mazhab terbesar akidah, iaitu mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah, Al-Imam Abu Musa Abu Hasan Al-Ash'ari merupakan keturunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana kita belajar sifat 20 pada hari ini kan. Di Nusantara ni alhamdulillah kita berpegang dengan mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, itu di dalam bab fiqh. Dalam bab akidah yang kita belajar sifat 20 kan, Allah wujud, qidam, baqa, itu mazhab akidah kita di Nusantara dan di kebanyakan negara di dunia ini berpegang dengan mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah yang mana pelopornya adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al-Hafiz Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Ittihaf Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sekarang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu fiqh yang bermazhab. Itu mazhab antara mazhab yang empat, mazhab Maliki, Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu mazhab mu'tabar, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fiqh. Adapun di dalam mazhab akidah, kita berpegang dengan mazhab Asy'ariyah dan Maturidi, yang mana Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ini merupakan keturunan daripada sahabat baginda Nabi SAW, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada malam ini. Itu sedikit sebanyak tentang periwayat ataupun perawi hadis ini, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Disebut apa? Dia kata anna a'rabiyyan, seorang Arab Badawi. Seorang Arab Badawi ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Arab Badawi ini kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, ada seseorang yang berperang dengan tujuan nak dapat harta rampasan, itu lil maghanimi, lil maghnami. Kemudian disebutkan lagi war-rajulu yuqatilu liyudhkara, ada orang berperang untuk tujuan supaya liyudhkara, maksudnya namanya disebut-sebut sebagai orang yang berjihad. Kemudian warrajulu yuqatilu liyura makanahu, ada pula orang yang berperang untuk tujuan dia memperlihatkan betapa hebat peranannya. Liyura makanahu. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan yuqatilu syaja'atan, ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada pula seorang yang berperang untuk membalas dendam. Wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban, ada yang berperang untuk membalas dendam, marah kerana di dalam peperangan yang lain, peperangan yang lalu, ada di kalangan keluarganya yang terbunuh. Jadi dia hadir peperangan seterusnya dengan niat untuk membalas dendam dalam keadaan marah. Jadi A'rabi ni, orang Arab Badawi ni tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman fi sabilillah, siapakah yang berperang di jalan Allah tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan orang yang berperang di jalan Allah ini ialah orang yang berperang dengan tujuan supaya kalimatullah, yakni kalimah Allah Ta'ala, iaitu agama Islam, menjadi tinggi. Maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Daripada hadis yang kita baca ini, kita faham daripada yang kita dengar, daripada makna yang kita bacakan ini adalah berkaitan hadis ini tentang orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu urusan yang besar kerana dia melibatkan nyawa. Seseorang yang pergi berperang, maksudnya di antara dua lah, kan? Pergi dan kembali dalam keadaan hidup ataupun sebaliknya. Dia merupakan urusan besar. Yang dikatakan fi sabilillah ini, Nabi sebut adalah orang yang berperang kerana apa? Kerana nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu di tempat yang tinggi. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penyusun, sedikit yang dihuraikan oleh penyusun. Penyusun menyebut Allah Ta'ala mengkehendaki supaya para mujahid mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa pun dalam kerja buat kita, kan, dalam kerja buat kita sehari-harian, kita perlu meletakkan niat itu. Kita perlu meletakkan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan, innamal a'malu binniyat, kan, hanya sahaja amalan itu berserta dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan, hanya sahaja sesuatu benda itu
akan dapat berdasarkan apa yang diniatkannya. Itu niat itu penting. Kita dalam kerja buat kita seharian, banyak yang kita rugi disebabkan niat. Niat kerana apa? Niat ini membezakan di antara adat dan ibadat. Niat ini menjadi pembeza di antara yang mana disebut ibadah dan yang mana disebut adat ataupun rutin kebiasaan. Kita nampak amal-amal ibadah seperti solat, seperti baca Al-Quran, seperti solat sunat, itu saja yang perlukan niat. Kan? Yang lain itu dalam urusan-urusan yang kita sebutkan sebagai urusan-urusan yang harus, yang mubah. Kalau kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang besar. Kan? Seperti seorang suami kan, keluar membeli barang-barangan dapur. Kan? Kalau diniatkan barang-barang yang dia beli itu sebagai nafkah sebagai nafkah menanggung ahli keluarga yang merupakan kewajipannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjari pahala daripada niat itu. Maksudnya belanjanya itu ada keberkatan kerana ada niat di situ, niat kerana Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Kan kita keluar bekerja, kan di permulaan itu kita niat, kan banyak yang kita terlepas setiap hari akibat daripada niat ini. Niat yang kita abaikan. Kata guru kita, sesuatu niat yang kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuka 70 jalan untuk kita ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan daripada satu niat kita itu. Itu niat ini. Yang mana itu niat dalam kerja buat harian kita. Dalam kerja buat harian kita, apatah lagi niat urusan yang melibatkan nyawa. Yang melibatkan nyawa itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang digadaikan itu adalah nyawa, maka perlu diletakkan niat, kan, kerana Allah Subhanahu wa taala niatkan apa yang dilakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Seorang di dalam suatu peperangan, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku nak pergi berperang ini kerana aku nak Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang aku buat untuk Islam. Itu niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian turun ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu surah Al-Kahfi, kan? Surah Al-Kahfi, kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang betul-betul berkeinginan, bercita-cita betul-betul nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka lakukan amalan soleh. Tak berhenti di situ. Lakukan amalan soleh, amal soleh, wala yusyrik bi'ibadatihi wala yusyrik bi'ibadati bi'ibadatihi ahada. Dan dalam ibadahnya itu jangan ada sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada menempel niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Itu.
yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana apa yang diniatkan itulah yang dia akan dapat. Dalam hadis niat, kan, hadis pertama yang diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah hadis tentang niat. Seorang yang berhijrah kerana untuk mendapatkan, untuk berkahwin dengan seorang wanita, itu dia akan dapat yang tu. Dia akan dapat yang tu. Kan? Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat kan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan peperangan ini satu urusan besar. Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, man ghaza fi sabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yanwi illa iqalan, dia tak ada niat lain selain dia nak tali unta saja, kan, falahu ma nawa, dan baginya apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Itu rugilah, kan, rugi. Kerana apa? Kerana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini suatu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu cukup besar. Cukup besar kalau orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran itu cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat niat. Kan, niat yang perlu diletakkan adalah niat yang benar. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perang Uhud. Perang Uhud, kalau kita pergi umrah pergi Madinah, dibawa kita berjalan di Uhud, kan. Di Uhud, tempat berlakunya peperangan Uhud, yang mempunyai ibrah, pengajaran yang cukup banyak. Peperangan kedua di dalam Islam itu selepas peperangan Badar, peperangan Uhud, yang menyaksikan pertempuran sengit di antara kafir musyrikin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di akhir peperangan Uhud tersebut, ada dinukilkan di dalam kitab Rahiq Makhtum suatu pengajaran yang cukup besar apabila setelah habis pertempuran yang berlaku tersebut, maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pasukan ataupun mencari sahabat-sahabat yang luka ataupun yang syahid di dalam pertempuran tersebut. Maka Nabi SAW perintahkan kepada sahabat untuk mencari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Kamu pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Tengok apa berlaku pada dia, kan, di dalam manusia yang bergelimpangan setelah berlaku peperangan. Nabi suruh mencari Sa'ad bin Rabi'. Kalau kamu jumpa Sa'ad bin Rabi' ini, sampaikan salam aku. Nabi berada di Maharis ni, suatu tempat yang tinggi yang Nabi SAW dibawa oleh sahabat. Di dalam kekalutan perang tersebut, sahabat membawa baginda Nabi SAW naik ke tempat yang tinggi Maharis di kawasan Uhud juga. Di kawasan Uhud, Nabi pesan, kamu pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Kalau kamu jumpa Sa'ad bin Rabi', tengok apa yang berlaku kepada dia dan sampaikan salam aku kepada dia. Jadi sahabat mencari di mana Sa'ad bin Rabi' dan bertemu dengan Sa'ad bin Rabi' yang mempunyai luka-luka yang cukup banyak. Kita kata
yang sedang nazak kan. Kerana apa? Kerana luka-luka yang banyak. Jadi bila jumpa Sa'ad bin Rabi', sahabat sampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'u alaika salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada engkau Sa'ad bin Rabi'. Dan Nabi tanya kepada engkau, apa yang kamu dapati sekarang ni? Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan yang nazak itu menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam, kan. Kemudian Sa'ad bin Rabi' kata, ajidu rihal jannah, aku dapati sekarang adalah haruman bau syurga. Dalam keadaan sakit yang membawa kepada dia syahid, maka dia katakan, aku sedang bau haruman syurga. Dan dia berpesan, tolong pesan kepada kaum Ansar, kan, tidak ada keuzuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapa-apakan sedangkan kamu duduk bersenang-lenang di rumah. Itu pesan Sa'ad bin Rabi', dan akhirnya Sa'ad bin Rabi' mati syahid. Itu kisah yang Nabi yang disebutkan ibrah di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud. Dan sahabat-sahabat ini terus mencari sahabat pasukan Islam yang bergelimpangan itu di dalam antara yang sedang menahan kesakitan, kan, menahan kesakitan yang membawa kepada mati. Itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usairim. Sahabat mencari-cari dan berjumpa dengan Usairim ketika nak pergi berperang. Dia bukan seorang Muslim, dia tak masuk pun Islam lagi. Jadi sahabat-sahabat terkejut, kan, ini Usairim ini apa yang dia buat di sini, sedangkan sebelum kita datang ke Uhud ini dia tak masuk Islam lagi. Kan, jadi mereka tanya, ada dalam keadaan dia nazak itu, ditanya kepada Usairim ini, kan, wahai Usairim, kenapa kamu berada di medan Uhud ini? Bukankah kami tahu kamu ni bukan Islam? Jadi kamu datang di sini untuk menyertai keluarga kamu berperang ke, adalah dan kerana ataupun kamu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kemudian Usairim menyebut, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan aku datang berperang. Dan lalu Usairim itu mati syahid. Bila dibagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usairim ni huwa min ahli jannah, dia ni ahli syurga. Sedangkan Abu Hurairah menyebutkan Usairim ni lam yusalli lillahi qat, kan, dia tak pernah solat walaupun satu waktu. Dia pergi berperang, dan ketika berperang memeluk Islam dan mati syahid. Betapa besarnya ganjaran kepada orang yang mati syahid walaupun baru memeluk Islam. Di dalam peperangan yang lain, seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak pergi perang dulu kemudian baru aku masuk Islam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu masuk Islam dulu kemudian baru kamu berperang. Dan orang ini, sahabat ni, ikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam,
kemudian dia pergi berperang, dan di dalam perang tersebut dia mati syahid. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa amila qalilan wa ujira kathiran. Orang ini amal dia sikit. Sikitlah, makna dia tak pernah beramal pun melainkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati syahid. Amal sedikit tetapi ganjaran yang diperolehi iaitu syahid itu cukup besar. Nah, itu ganjaran orang yang mati syahid itu cukup besar, dengan syarat niat kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perang Uhud tadi kita sebut tentang Amr bin Sabit ataupun Usairim di dalam perang Uhud, baru masuk Islam, kemudian ikut peperangan, kemudian syahid. Dalam masa yang sama ada sahabat lain di dalam, ada seorang yang menyertai peperangan tersebut yang namanya Quzman. Quzman dia ikut. Dia ni di dalam peperangan Uhud ini dia mengalami luka-luka yang cukup berat. Lalu dalam keadaan dia menanggung kesakitan itu, dia dibawa balik ke kampungnya. Dan dalam perjalanan balik ini setelah perang Uhud, dalam perjalanan balik ini dia tak tahan dengan kesakitan yang dihadapinya, kan? Kemudian sahabat-sahabat memujuknya, sahabat-sahabat mengatakan kepada Quzman ini, untunglah kamu Uthman, kan? Untunglah kamu tahanlah kesakitan, kerana apa? Ganjaran besar yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Quzman? Quzman mengatakan, aku pergi perang ni kerana aku nak bela kaum aku. Aku nak tolong kaum aku je. Kan? Bukan aku nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat, bukan nak berperang, tetapi nak membela kaum dia yang turut sama di dalam pasukan tentera Islam itu menyertai peperangan Uhud. Kan? Kemudian atas kesakitan yang bersangatan itu Quzman mati. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia adalah daripada ahli neraka. Wal'iyaz billah. Tu perbezaan niat. Ada seorang di dalam peperangan Uhud juga, kan, seorang Yahudi di Madinah, tentera Islam pergi berperang, ini perang Uhud, dia ikut serta sama, dan dia sebelum dia pergi berperang ikut serta di dalam Uhud, dia kata, aku nak tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mati pun di dalam peperangan ini, harta aku semua milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh buat ikut suka yang dia nak buat dengan harta tu. Dia masuk Islam. Itu Yahudi. Jadi dia ikut perang dan disyahid di dalam peperangan. Apabila disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhayriq khairu yahud. Mukhayriq ini sebaik-baik orang Yahudi. Itu niat, itu yang cukup penting apabila seseorang itu keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 orang yang kita sebutkan tadi mempunyai pengajaran yang cukup besar di dalam satu peperangan yang besar, iaitu peperangan Uhud, yang di dalam kitab Rahiq Makhtum menceritakan 4 kisah ini untuk kita mengambil pengajaran tentang apa? Tentang perbezaan seseorang berniat dalam melakukan satu urusan besar, ini urusan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sebelum ini pun kita ada baca tentang apa? Di dalam perang Khaybar, seorang yang berperang, kemudian diambilnya rida ataupun satu belai baju. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut?
Nabi Yusuf kata dia di dalam neraka. Kerana apa? Kerana niat. Mungkin kerana niat dia awal itu adalah untuk mendapatkan harta rampasan perang. Jadi rugi. Nabi SAW mendidik para sahabat, antaranya Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, ketika bertempur di dalam perang one by one, kan, ketika mana dia diludah, kan, dia diludah oleh musuh yang dilawan itu, dan ketika dia diludah, dia nak mengangkat senjata dia tak jadi. Kerana apa? Orang musuh ni heran, kenapa kamu nak bunuh aku? Sekarang peluang kamu ada nak bunuh aku. Kenapa tak bunuh? Aku takut aku bunuh engkau kerana aku marah kepada engkau kerana ludah aku. Itu Nabi SAW didik sahabat Nabi SAW untuk menjaga niat sehalus itu. Kerana apa? Apa kerja buat kita ini perlu kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di dalam urusan besar, iaitu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyusun? Sebutkan di dalam ini, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya para mujahid mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah taala, tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan lain. Kemudian Allah Ta'ala hanya menerima pengorbanan yang dibuat semata-mata mengharapkan keredaannya, dan tidak mahu menerima pengorbanan yang dicampur dengan tujuan-tujuan lain walaupun hanya sedikit. Jadi sekarang mungkin kita tak berpeluang untuk menyertai peperangan macam sahabat Nabi SAW menyertai peperangan yang menyebabkan mereka mati syahid. Tetapi kita melakukan banyak-banyak amal, contoh amal-amal kemasyarakatan, dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita sekarang ni zaman media sosial, kan, kita kena hati-hati kerja buat kita untuk apa, kan, untuk apa. Kita bimbang benda besar yang kita lakukan, contoh kita buat aktiviti kemasyarakatan, kan, untuk mewawarkan dan menggalakkan orang melakukan kebaikan, itu tidak masalah. Tetapi kita bimbang terselit di dalam hati kita ini niat-niat yang menyimpang, yang menyebabkan kita rugi, kerugian daripada amal yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dia menyimpang, untuk kita takut berlakunya di dalam itu adalah unsur-unsur sum'ah, unsur-unsur suka memberitahu kebaikan-kebaikan kita kepada khalayak ramai. Kita kena hati-hati, kena hati-hati. Kerana apa? Tidak ada yang kita niatkan, melainkan kita hanya niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganjari dengan ganjaran yang cukup besar. Dan Allah Subhanahu wa taala amat cemburu dia dalam hati kita ini ada selain daripada selain daripada tujuan lain daripada mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kan. Niat, kan, kita perlu menjaga niat, kan. Kita tidak berpeluang menyertai, kan, seperti sahabat-sahabat menyertai peperangan dan syahid. Tetapi kita ada yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut, kan, al-mujahidu, kan, man jahada hawahu. Itu kita ada sekarang ni. Apa yang disebut sebagai mujahid itu adalah mujahid yang berusaha untuk melawan hawa nafsunya, kan. Wal muhajir, apa Nabi sebut? Muhajir sekarang tidak ada hijrah, kan. Tidak ada hijrah, tetapi apa yang ada adalah wal muhajir. Nabi sebut man hajara ma nahahu Allahu anhu, seorang yang berhijrah ini tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam satu peperangan, Nabi SAW ketika kembali daripada peperangan tersebut, apa yang Nabi SAW sebut? Raja'tu minal jihadil asghar
kan kamu sekarang ni pulang daripada jihad asghar, jihad kecil, kan, kamu ke mana? Ila jihadil akbar, kamu masuk kepada jihad yang lebih besar. Apa yang dikatakan jihad yang lebih besar itu adalah jihadun nafs, makna berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu yang kita mempunyai peluang. Tetapi dalam masa yang sama dia anjurkan kepada kita untuk berniat, kan, untuk kita niat, kata kalau ada peluang, kata ada peluang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku teringin sekali seperti para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, kan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah hasyahadah, siapa yang minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk syahid, dan bisidqin, dengan kejujuran diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tengok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini bau syurga kerana apa? Kerana mati syahid, kan. Aku teringin juga seperti mereka. Apa Nabi SAW kata, man sa'ala syahadah, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syahid, bisidqin, dengan betul-betul jujur, ballaghahu Allahu manazil syuhada, Allah akan hantarkan dia ke tempat di kalangan orang-orang syahid, wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas katil. Itu niat. Itu kita sebutkan niat yang penting. Kemudian ulama mengajarkan kepada kita perlu ada di dalam hati kita ini kerinduan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada kita dengan doa-doa seperti Allahumma ja'alna minal mujahidin, ya Allah, minal jahidin, minal mujahidin, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, minal mujahidin fi sabilik. Kemudian bi amwalihim, kan, dengan harta, wa anfusihim, ataupun dengan diri, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapat ridha Engkau ya Allah, bifadlika, dengan anugerah, wa minnatika, dan dengan kemurahan Engkau ya Allah ya Karim. Itu para sahabat ulama mengajarkan kepada kita perlu ada niat di dalam hati kita untuk bersama dengan para syuhada, kerana mereka inilah merupakan orang-orang yang kita minta di dalam surah Fatihah. Setiap hari kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tunjukkan aku jalan yang lurus. Di dalam ayat lain menafsirkan ayat ini, siapa orang-orang yang berada di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala nikmatkan ini, kurniakan ini, minan nabiyyin, di kalangan orang para nabi, wasiddiqin, pada di kalangan orang yang siddiqin, wasyuhada, dan di kalangan orang yang mati syahid, orang yang syahid, wassalihin, wasyuhada'i wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ni adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada mereka, berada di jalan yang lurus, seperti setiap hari kita di dalam solat minta. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita mati syahid yang ganjarannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kita dengar daripada hadis yang kita bacakan ini menjadi suatu rangsangan kepada kita untuk melakukan apa sahaja yang di dalam dunia ini. Kita bezakan di antara adat dan ibadah. Bezanya melalui apa? Melalui niat. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita niatkan, dan moga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menunjukkan kepada kita jalan-jalan bersama dengan orang yang soleh, yang mana orang yang soleh ini niat mereka selalu mereka jaga kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Moga-moga apa yang kita sampaikan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala terima dan kita jadikannya sebagai pengajaran di dalam kehidupan kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang sebaliknya daripada kelemahan saya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.